Alright, so dah record dah video ni. Please turn to page 97. 5.2 trigonometric functions. First thing that we learn about is unit circle. And you have learned about sine, cos, tangent before in school, but maybe you have forgotten about it. So I'm going to show you a video, a quite interesting video that I would like you guys to watch together. Okay, let me share this screen. Share screen. Tap. Okay, please watch this video together. Can you hear? Oh, you can hear the Before sound we from move the on video. to understanding the concept of a unit circle, let us review what we did Yes, previously. The code we used to remember the formulae is so ka twa. So tells us that sine theta is opposite by hypotenuse. Ka tells us cos theta is adjacent by hypotenuse. And twa tells us tan theta is opposite by adjacent. These are the three basic formulae we use in trigonometry. But how are these three functions related to the angle theta? What happens to them when theta changes? Are they directly or inversely proportional to theta? All these questions can be answered with the help of one concept called the unit circle. The concept of the circle is very simple. To represent the Cartesian plane, let's draw the x and the y axis. The unit circle would look like this. It is a circle with radius equal to 1 unit. And it has its center at the origin, which is the point at which the x and y axis meet. Let this point O be the origin. And remember, this is also the center of the circle. Notice that the circle meets the x-axis at 2 points and the y-axis also at 2 points. Let's find the coordinates of those points. This point lies on the x-axis, which means its y-coordinate will be 0. As the radius of the circle is 1, its x-coordinate will be 1. The coordinates of this point will be 1, 0. What about the coordinates of this point? Simple. It will be -1, 0, as it's on the negative side of x-axis. What about this point? As it lies on the y-axis, its x-coordinate will be 0 and the radius is 1 unit. Its coordinates will be 0, 1. Similarly, the coordinates of this point here will be 0, -1. This is the unit circle. But how does this circle help us understand the relation between theta and the trigonometric functions? Let's see. Let these be our x and y axis, and let this be our unit circle. We draw a right triangle this way. We draw it such that the hypotenuse of the triangle is the radius of the unit circle. So the hypotenuse will be 1 unit, and we let this angle be theta. This triangle is the same one we have seen earlier, just that we keep its hypotenuse equal to the radius of the unit circle, which is 1 unit. Let's call it OAB. In this triangle, OB is the hypotenuse, OA will be the adjacent side, and AB will be the opposite side. Now let's apply the formulae and see the results. First, let's find out sine theta. It's so ka twa, so sine is opposite by hypotenuse. Opposite is AB and hypotenuse is OB. So sine theta will equal AB by OB. But what is OB? OB is equal to 1 unit as it is the radius. So sine theta will be AB. So this length AB is sine theta. We write sine theta next to AB. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Adjacent is OA and hypotenuse is OB. Hence, cos theta will equal OA by OB.
And as OB is 1 unit, cos theta will equal OA. So let's write cos theta under OA here. OA is cos theta and AB is sin theta. What about tan theta? Tan is actually a tangent function. The length of tan theta will be the length of the tangent from point B to the x-axis, which is the length of this green line. This green line touches the circle at just one point, which is point B. This length will be tan theta. From this figure, we have the lengths of sin theta, cos theta, and tan theta. Now to understand the relation between the angle theta and the functions, we just have to try changing the angle theta and see how these three lengths change. We see that in the next part of the video. All right. So now look at your notes. Okay. So I hope that from the video you have refreshed your memory about the formula of Soh Cah Tua. Ke ada cara lain untuk ingat selain daripada Soh Cah Tua dekat sekolah dulu? Saya takut yang tu. Takut yang tu? Tak, jangan takut. Ada tak kat sekolah tu dia tak pakai Soh Cah Tua, dia pakai benda lain? Ada tak? Ada. Pakai apa? Nak dengar sikit? Saya takut yang tu. Kalau saya so takut yang tu. tentu takut sangat. Ya. Oh, ingatkan. Cakap apa tadi? Saya takut yang tu. Saya takut hantu. Sin Macam tu? tentang hypotenuse. Oh, tentang hypotenuse. Saya takut hantu lagi. Kalau saya hantu, Wow, menariknya. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tentu takut sangat. tentu takut sangat. Oh, tentang. Okey. Jadi kalau dah pernah belajar macam ni dekat sekolah, teruskan pakai ni. Okey, sebab sometimes kalau kita nak ubah tu dia jadi macam susah nak ubah dan maybe akan tersalah ingatlah benda lain. Okay, tapi disebabkan waktu sekolah dulu saya memang dok ingat Soh Cah Tua pada dulu, jadi bagi saya Soh Cah Tua ni yang paling senang untuk saya ingat lah. Okay. Tapi if you guys are is used to saya takut hantu, kalau saya hantu tentu takut sangat. Kalau pakai yang ni where this T adalah untuk tentang, iaitu sama dengan opposite. H adalah hypotenuse kan. Apa tadi lagi? Yang S ni apa? Sebelah. Sebelah. Betul tak? Sebelah. Ya. Okay. Jadi kalau sebelah ni dalam bahasa English we call this as adjacent. Adjacent. Kalau tentang ni kita panggil sebagai opposite. Okay. Okay. Jadi dalam metric kita akan belajar dalam English terms ni lah. Okay. Tapi it's okay if you are used to saya takut hantu, kalau saya hantu tentu takut sangat lah, no problem. You can straight away use that. Okay. Alright. That's the main formula that you really have to memorize in this topic. Tak ingatnya ni, hancur lah habis semua. Okay. Okay. Lepas tu, from that video just now, it has mentioned about the unit circle, which means that the radius is always 1 unit. Maksudnya anywhere we move on in this circle is always 1 unit. Okay. And then from the formula of Soh Cah Tua ataupun saya takut hantu, you know that this is sine opposite over hypotenuse. So, okay, so sine opposite over hypotenuse. And the opposite dekat theta ni, opposite dia macam kalau kita berdiri dekat theta ni kan. So the opposite is this value y. Okay, sebab tu dia y over hypotenuse. Hypotenuse adalah dia punya radius. And since the radius is always 1, that's why it's y over 1, dapatlah y lah kat situ. Macam ni terang tadi dalam video tu lah. Okay. Okay. And then
Untuk cos pun same thing is actually cah, iaitu adjacent over hypotenuse. So dia dapatlah adjacent maksudnya yang sebelah dia ni orang ni kan. Sebelah orang tu adalah X. Sebab tu dia dapat X per dengan 1 the hypotenuse dapatlah X. Okay, dan tangent adalah datang daripada formula TOA, opposite over adjacent ataupun tentu takut sangat. Jadi tentang over sebelah. Okay. Jadi opposite tu adalah opposite untuk orang yang berdiri ni adalah Y. Okay. Sebelah orang adjacent orang yang berdiri ni adalah X. Okay. So ingat lagi tak, hypotenuse tu adalah yang opposite dengan yang 90 degrees tu. That is hypotenuse. Okay, that is hypotenuse. Yang sini adalah dia punya opposite. Opposites. Ini adalah dia punya adjacent. Adjacent. Okay. Alright. So, dekat sekolah dulu ada belajar tak formula cosecant theta ni? Ada kan? Ada, madam. Betul. Jadi macam mana? Ada tak kaedah senang nak hafal formula cosecant ni? Tengok huruf ketiga. Huruf 3. Yes, very good. Ingat lagi. Bangga cikgu tu. Kalau saya boleh contact cikgu tu, cikgu, nama cikgu ni ingat lagi lah. Alhamdulillah, saya macam bersyukur sangat. Okay. Jadi, kalau cosecant ni kita tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga tu adalah S. So, kalau S tu maksudnya 1 per sin. Dan sekarang ni huruf yang ketiga untuk secant adalah huruf C. C. Okay, secant adalah C. Jadi 1 per cos. 1 per cos. So dia mesti 1 per lah ni. Okay, kalau cotangent, huruf yang ketiga adalah T. T. Jadi dia adalah tangent. 1 per tangent. Dan tadi kita dah tahu lah sin is Y, cos is X, tangent is Y over X. Terus masuk dalam formula tu. Dapatlah macam tu. Okay. Ini nanti saya terangkan. Ini konsep yang basic. Now, complementary angles. What is complementary angles? Dia adalah hasil kalau kita tambah dua-dua angle tu, kita akan dapat 90 degrees. Contoh macam ni. What is the total angle of a triangle? Ingat lagi tak? 180. 180. Yes, very good. Total angle of triangle is 180 degrees. Okay. Kita tahu dekat ujung ni is the 90 degrees. So 90 degrees plus dengan theta plus dengan apa yang sama dengan the 80 degrees? So macam apakah benda ini? So kita pun 180 minus dengan 90 degrees minus dengan theta. Oh, 90 degrees minus theta lah. Dia punya complementary angle dekat sini yang akan menyebabkan hasil tambah dua-dua ni akan jadi 90 kan. Dan juga triangle tu 180. Okay. So itu just pengenalan kepada complementary angle. Tak apa pun. Okay. Now, the formula for complementary angles ni, you have to memorize sebenarnya the formula ni. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Tapi macam banyaknya nak kena hafal. Okay, so satu tipsnya nak senang hafal ni, ini formula-formula ni lah yang kita mesti tulis dekat dalam mind map kita ataupun short notes. Okay, ni mesti ada formula ni. Sebab sometimes, kalau kita stuck nak jawab satu soalan tu, yang berkaitan dengan complementary angles, memang kena pakai konsep ni. Nanti kita tengok dalam latihan ada contoh yang memang kena pakai complementary angle. Tengok sekarang lah. Tengok sekarang ni. Contoh macam soalan dekat nampak tak? Dia cakap the complementary angles ni dia cakap. Kalau dia tak cakap tu, kita memang kena fikir sendirilah. 73. Given that the sine, dia bagi dah nilai sin 17. Dia bagi dah nilai cos 17. Dia bagi dah nilai tangent 17. Find the value of the following trigonometric functions. Macam mana daripada nilai sin 17, cos 17 dengan tangent 17 degrees, kita nak cari nilai cos 73 degrees? Angle dia kan lain. Walaupun angle dia lain, tapi we have the formula yang complementary angles formula tu. Okay. Dan complementary angle tadi adalah kita tahu total dia mestilah 90 degrees. Okay. Jadi kalau 73 degrees tambah dengan 17 degrees, complementary tak?
Dapat tak 90? Dapat, madam. Dapat kan? Jadi kalau dapat maksudnya memang kita boleh pakai formula complementary angles untuk soalan number 6 ni. Okay, so take note. Tulis siap dekat buku tu. Nanti bila pula nak jawab soalan ni. Untuk jawab nombor 6 ni, kita kena pakai formula complementary angle ni. Dalam example kita tak ada. So you have to pandai-pandai sendiri nanti pakai formula ni. Lepas tu nak jawab number 6. Okay. Jadi cara paling mudah adalah tulis je formula ni dan hafal. Tapi I know that sometimes hafal tu susah. Okay, jadi sebenarnya kalau saya tak suka hafal banyak sangat. What I like to do is saya hafal satu benda je. Dan daripada sebenda tu saya akan cuba untuk relatekan satu lagi benda yang lain. Okay, contoh macam ni. Ni theta kan. Bayangkan kita di sini. Okay, ingat. Untuk cari sin. Okay, sin. Untuk cari sin theta, this is SOH. Okay, opposite over hypotenuse. Jadi, opposite bagi saya sekarang ni adalah ini. Adjacent bagi saya sekarang ni, sebelah saya adalah ini. Hypotenuse saya adalah, ini sebabkan this 90 degrees, hypotenuse memang dia fix sahaja di sini. Okay. Right. So, I know that the hypotenuse is Z, the opposite is Y, the adjacent is X. Right. Jadi, daripada situ, kita bolehlah buat formula sendiri. Kalau sin, SOH. O is Y, and the H is Z. Dapatlah formula ni kan. Okay. Lepas tu, kalau yang cos theta, kita pun tengok cos adalah cah. A over H. A adalah the X, H adalah the Z. Dapatlah formula tu. Tangent theta adalah TOA. Opposite over adjacent. Jadi O adalah Y. Okay. Adjacent adalah X. Dapat yang tu. Ini baru yang theta punya. Kita nak tengok kaitan dengan 90 minus theta. So saya akan lukis satu lagi triangle di sini. Sekarang ni kita nak tengok what is, contoh macam ni, what is sin 90 minus theta. Okay. So sekarang ni bermaksudnya kita instead of standing dekat theta tu, now we are standing here dekat 90 minus theta tu. So my opposite now is that this X. My hypotenuse is still H dekat Z. And my adjacent sebelah saya ni adalah this Y. Adjacent. Okay. Alright. Jadi sin adalah SOH. Opposite saya sekarang ni yang baru adalah X. Per H dia adalah Z. Okay, sin. Cos pula 90 degrees minus theta. Cah. Cos adalah cah. A adalah Y. H adalah Z. Tangent pula 90 minus theta. Okay, ingat saya di dekat angle yang belah ni sekarang ni. TOA, opposite adalah X, adjacent adalah this Y. Okay. So, just by comparing, I can see that my formula X minus Z, X over Z ni is equivalent to this formula X over Z. Iaitu sin untuk 90 minus theta is equal to cos theta. Dapatlah formula ni. Tu yang dia dapat X over Z tu. Okay. Jadi, sebenarnya formula dia yang ni lah. Yang X over Z tu tak penting sangat pun sebab kita nak tahu, nak apply ni. Formula ni. Okay, jadi sama juga dengan formula lain. Kita tengok kat sini. Y over Z. This is Y over Z as well. Maksudnya sin theta mestilah sama dengan cos 90 minus theta. Betul lah macam atas ni. Okay. And then for tangent pula. Tangent pula. X over Y dengan Y over X. Oh, macam terbalik je. Macam terbalik kan. Sebab tu formula dia
untuk tangent ni, tangent theta is equal to, kalau kita cari ni sebagai cotangent, kita akan terbalikkan, yang ni kan 1 over x over y kan, so dia akan flip, so dapat y over x, barulah sama dengan this tangent. Sebab tu dia formula dia tangent theta equal to cotangent 90 minus theta. Dapatlah formula tu. Yang lain pun sama jugalah konsep dia untuk check. Okay. Pakai formula sin dengan cos dengan tangent tu lah. Dapatlah yang ni. Okay. Itu adalah konsep macam mana nak ingat ataupun refresh your memory. Tetapi yang paling senang of course adalah untuk hafal sahaja formula ini. If you cannot hafal, just write this down somewhere, okay? Dengan jelas. And know when to apply, ya. Okay. Dah bincang dua benda tu. We can go to straight example 2. Lepas tu example 1. After that untuk example 2, I want you guys to discuss in your groups. Okay? Saya akan minta you guys to discuss dalam 10 minit saja. Jadi kena dengar betul example 1 ni. Ada kaitan dengan example 2 nanti. Kaedah dia lebih kurang sama. Cuma of course example 2 lebih tough sikit lah. Okay. Soalan macam ni ada nanti di dalam your group assignment. So please listen carefully. Sin theta equal to 3 over 5. Only this information is given for us to find the values of cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, and cotangent theta. So how to find the rest given only this one information? Okay, whenever you get this type of question, that means you have to start with a triangle. Draw your triangle. Okay, and label your theta. You cannot simply just write 3 and 5 anywhere because 3 and 5 here refers to so kan, so refers to opposite over hypotenuse, which means that this value of O opposite is 3. The value of this hypotenuse is 5. Okay, that's why you need to label your theta so that we know where is opposite and where is adjacent. Now, once we are standing here, we know that the opposite of when we are standing there is sini, opposite of us. Okay, so this is the opposite. Next to us is our adjacent, okay. Then opposite of that 90 degrees angle is hypotenuse, right? Okay. And this is and we know that here the value of O opposite is 3. Okay, we know the value of O is 3. Bolehlah tulis macam ni 3. And we know that the hypotenuse is 5. But we have no information about A. So how to find this A value? Do you remember how to find? Pythagoras. Very good. Theorem We have to remember Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okay. From the Pythagoras theorem, let me write down here. If this is our 90 degrees, A, B, and C, okay, where C is our hypotenuse. From the Pythagoras theorem, this is A squared plus B squared equal to what? C square. C squared. C square. Okay. All right. And then since we already know what is the value of our C ataupun our hypotenuse and we want to find what is A, we can also rearrange this formula to be, okay, contoh kalau kita nak cari bahagian A ni kan, A squared equal to C squared minus B squared. Kan, we can just move this around. Yang penting formula dia satu ni je. Okay. Right. So, to find the value of A, you can use the formula. Kita panggil tu sebagai O. O squared plus A squared plus H squared kan? Plus equal to H squared kan? Okay, betul? Di mana saya boleh gantikan dengan nilai. O kita tahu dah. O is 3 squared. A kita tak tahu. A squared. H kita tahu. 5 squared.
Okay, and we are finding the value of A now. So leave A on the left side. Yang lain tu semua buang ke sebelah kanan. 5 squared minus 3 squared dapat? Apa? 16. 16 kan? But I want to find A. What should I do with that square? Square root. Square root. Okay. Dan dia patutnya ada positif dan negatif. Tapi kenapa kita ignore yang negatif tu? Sebab angle mana ada negatif. Dia bukan angle, dia ada length. Okay, angle theta. Length A. Okay. Length cannot be negative, okay? Because length is always positive. Okay, jadi A is equal to 4. Kita tahu dah 4 sini. Okay. Dah dapat yang tu. It's easy now. We just have to find the cos, tangent, cosecant, secant and cotangent. Macam mana? How to find the cos theta pula sekarang ni? Kita nak cari cos theta. Okay. So you have to remember the formula. So Cah Toa. Cah pula A over H. A tadi kita tahu dah 4, H adalah 5. Dah siap dah satu. Lepas tu tangent theta. Macam mana? Toa opposite. Wow. over Opposite adjacent. is 3. Adjacent is 4. Dah siap dah tangent. Kemudian kita buat pula cosecant theta. Formula macam mana ni? Kena ingat formula. Tengok huruf ke? 3. 3. S. Maksudnya formula dia? 1 over 1 over sin theta. over sin And theta. sin theta dia bagi dah tadi 3 over 5. Terus masukkan 1 over 3 over 5. Ini bermaksud 5 akan naik atas sekali. So 5 over 3. Dapat dah. What about secant theta? What's the third letter? Cos. C. Okay, so this means this is 1 over cos theta. Jadi cos adalah 4 over 5. 4 over 5. Maksudnya 5 bawa naik atas sekali. It's just 5 over 4. Dapat dah yang ni. Last sekali. Cotangent theta is equal to 1 over. What's the third letter? Tan. T. Okay. So tengok the third letter. Maksudnya dia adalah tan di sini. Tangent theta. And the value of tangent pun kita dapat dah 3 over 4. 1 over 3 over 4. 4 bawa naik atas sekali is 4 over 3. Dapat dah. Itu. Siap dah kan? Okay, very simple. Now untuk example 2, I want you to guys to try out in your with your group mates. Okay. Ingat, kita start dengan tengok nilai ni, draw your triangle, cari by using Pythagoras theorem. Okay. Dan lepas tu cari nilai. Kalau yang ni maksudnya sin theta yang square. Okay. Per 4 tambah cos theta yang square. Maksudnya nanti kita kena cari nilai sin theta dan cari nilai cos theta, masukkan dalam formula ni dan squarekan setiap sin dan cos itu. Plus dengan 4, bahagi dua-dua tu, dapatlah jawapan. Okay. What does acute angle means? Acute angle here means that the angle theta is less than 90 degrees. Okay, maksudnya dia punya triangle mestilah macam ni. Okay, dia tak boleh lah triangle yang macam ni, lebih daripada 90 degrees tu, tu salah lah. So itu bukan acute angle. So theta cannot be like this lah. Jadi memang kena lukis triangle yang kecil macam tu. Okay, so sekarang saya nak buka breakout room 18. Sebelum tu saya akan post kat dalam kita punya Telegram. Okay. Sila identify your own group dan Jamboard punya page. Copy text. Saya buka dulu. Okay. Okay, boleh tengok kat Telegram tu. Lepas tu saya nak buka satu Jamboard. Okay, tunggu kejap ya. Saya buka Jamboard. And you can see your group tu dekat dalam your group tu perlu jawab soalan di Jamboard yang page keberapa. Okay.
Okay, nanti pastikan dekat Jamboard tu, I want you guys untuk letak sticky note nama group kat situ. Supaya nanti taklah bertindih dengan group lain, takut ada group lain rasa macam tu dah sampai page dia, dia pergi tulis. Okay, so dalam Telegram group pun saya dah letak dah link untuk whiteboard. Di dalam chat ni pun saya akan letak link untuk whiteboard. Tu letak dah link kat chat Google Meet ni. Okay, so you can join your group now. Tapi yang main group ni tak payah leave. If you want to leave pun boleh, tapi nanti kita akan sambung sini terus lah lepas bincang. Saya bagi masa 10 minit je untuk bincang. Okay. Saya nak buka breakout room. Dah buka tak breakout room? Tak buka lagi kan? Saya tak buka lagi. Okay, ready untuk masuk. Breakout room. Okay, open breakouts. Okay, make sure all of you are joining your team score A now. Please, if possible, do not leave the main room. Tapi kalau tak boleh, boleh leave tapi jangan lupa masuk balik nanti. Meda, Ya. nanti kan breakout rooms tu siapa yang accept masuk Google Meet tu? Oh, automatic. Oh, Saya ya? accept. Okay. Boleh masuk tak? Belum lagi, madam. Dah, sila masuk. Cuba tengok kat Telegram group, masuk dalam your meet untuk group. Dia boleh masuk dua-dua serentak kan, madam? Boleh? Cuma satu tu mute lah. Macam yang ni kan, mute. Nanti boleh bincang kawan kat sana. Saya asked to join but no one accepting. Oh, ya ke? Nama group mana? Yang Captain America tu. Captain America. Okay, Amal masuk dah. Oh, sebab Amal tak pakai tu. Tak pakai MOE punya account. Ya. Okay, boleh dah tu. Boleh bincang lah kat situ.
Syed masuk tak dalam breakout room? Madam, group saya 2 orang hilang. Dia memang tak masuk ke ataupun dia tak masuk lagi? Hari ni tak datang. Siapa nama? Faiz dengan Miha. Faiz dengan Nisa. Miha, Samiha. Samiha hari ni dia teman adik dia pergi vaksin. Oh, okay. Jadi maybe dalam breakout ni tak tahu, tak pasti dia boleh masuk ke tak. Tapi Faiz tadi ada kan? Tak tahu dia pergi mana Faiz ni. Ada dalam grup WhatsApp tak? Cuba message dalam grup WhatsApp tu. Ada tahu ya Faiz? Okay.
Madam, Yep. yang kan apa sains theta kan, sin cos apa semua ni kan dulu waktu form 5 kan belajar AMAT dia bagi macam formula banyak-banyak tu. Sekarang kat matrik tak ada dah. Ada, tapi di chapter seterusnya, subtopic 5.3, 5.4 tu, and tu banyak formula. Oh, yang formula pecahan sin cos tu yang banyak-banyak ah. Macam sin square plus cos square equal to 1, lepas tu double angle pada, betul? Yang tu nanti. Cuma sekarang ni dia masih yang basic lagi lah, tak perlu pakai formula pun boleh jawab dah. Okay. Okay. Okay, 10 minit lebih dah ni. Good job group Iron Man. Group Iron Man dah berjaya jawab dengan betul dan cepat. Okay, group Wonder Vision. If you are here and you can hear me, nilai C tu bukannya 8. Sebab C square is 8, sepatutnya square root 8 lah untuk C.
Okay, Captain America, Villain apa jawapan Captain America? Jedi, Villain apa jawapan Jedi? Sat ada, Wolverine. sat. Okay. Okay, tolong pesan dekat kawan-kawan groupmate yang lain, sila masuk balik main Google Meet. Tak payah leave that breakout lah. You can just mute speaker dan juga mic untuk breakout room tu and then masuk dekat the main Google Meet lah. Okay, Nala, where is yours? Sekejap madam, tengah duk tulis lagi, nanti kami post. Post gambar ah. Ah. Okay, good. Okay, so bagi yang nak tulis jawapan tu by writing down the answers, tak payah tunggu lama-lama tau, terus tulis je. Tapi kalau yang macam lambat tu disebabkan dia dah tulis dekat atas kertas and then snap, itu tak apalah. Okay, jadi tak payah buang masa. Saya pun bagi 10 minit je tadi. Maybe banyak masa bincang lah kot. So sambil-sambil you guys buat ni, saya pun dah semak-semak juga. As you can see, kalau ada pen merah tiba-tiba mengganggu dekat situ, saya dah tu. Okay, ada satu group tadi tu, dia lupa letak cert dekat 8 tu. That is a very common mistake lah. Sepatutnya, kalau kita nak buang, nak cari hypotenuse tu, formula dia kan square something equal to something square plus something square kan. Jadi nak buang square tu kita kena letak square root. Sebab tu hypotenuse dia adalah cert 8. Okay, so you can check your own group mates punya working. Okay, your group punya working. Yang saya dah semak tu, boleh check kat situ. Nilai salah ni, Wonder Vision. Nilai salah. Okay, jadi kalau ada apa-apa benda yang tak faham, boleh tanya. Okay, good job Captain America. Semua betul, tepat. Okay, Victorious. Victorious ada tak adik kumpulan kat sini? Saya nak tanya Victorious ni, nama ni di apa, daripada mana Victorious ni sebenarnya? Tak ada adik kumpulan. Ni baru betul WandaVision, baru betul jawapan dia. Okay, Iron Man, very good. Tadi awal dah dia siap, very good. Excellent job. Yes. Sin theta, cos theta, sin theta.
Cos theta, ni mesti pakai kalkulator canggih ni, dia dapat 2 cert. 2 siap. Kalau kalkulator yang kurang canggih sikit, dia dapat cert 8. Okay, hampir semua kumpulan dah nak dapat jawapan yang betul. Jadi habis, what's your answer? Jadi habis. Okay, good job, Jedi. Everything's correct. Okay, so setakat sekarang ni semua faham tak? Macam mana nak jawab soalan betul macam ni? Kalau ditanya dalam group assignment, boleh jawab tak? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay, insyaAllah boleh. Lagipun group assignment kan, you can discuss with your friends. Yang tu hari tu yang madam kata tu. Yang ni lah dia. Okay. Jadi kena ingat guna kaedah ni lah nanti ya. Okay, jadi very good, well done. Cuma tadi waktu tengah buat tu adalah biasalah ada carelessness sini sikit. Okay, tapi secara keseluruhan saya tengok very good, good job. Now it's already 10:13. I have to continue with the next subtopic. So I hope everyone is in the main group already. So please go to your breakout rooms and bagi tahu kat kawan-kawan kat situ. Masuk main group cepat. Bagi link yang dekat Telegram tu. Cakap masuk dalam Telegram punya link. Saya bagi dah balik main group tadi. Okay. Jadi breakout room tu kalau boleh tak payah leave. Tapi let's say if your internet connection is quite slow, then you can leave. Tapi nanti masuk balik. Lepas saya tunjuk satu lagi contoh, you can discuss the other example pula, which is example 3B, okay? So I will discuss example 3A. But before that, I want to show you one video, okay? Sebab tu, this video is very, very important for you to understand. You have to join the meet now. Okay, pastikan join the meet now. Saya nak share screen ni. Pastikan kawan-kawan tu masuk balik. Meet sekarang. Kalau tak check lagi, tak apa. Saya tengok dah hampir dah betul dah tu. You can check your friends punya answer nanti. Saya tengok. Okay. Alright. So now I want you guys to look at page 98. Page 98 yang special angles tu. Okay. Special angles where you have sine 60 degrees, 30 degrees, 45 degrees. So those are special angles. 0 degrees, 30 degrees, 45, 60, 90. Special angle ni bermaksud you don't have to use your calculator. You already know what's the answer of sine 30, sine 0, sine 45 degrees. Okay. And you know this by looking at the triangles. Okay. Yang dekat page 98 tu. Tetapi there's a much better way to memorize the answer ataupun the value without using the triangle. Okay. That's what I'm going to show you now. Okay, sila dengar betul video ni. Lepas ni nanti kita akan apply dekat dalam group masing-masing ya. Okay, so please listen and follow the arahan daripada dalam video ni. Hi, I'm Lucy, and in this second part video, I'm going to show you a hand trick to find those exact trig values that you need to know. So the angles from part 1 were 0, 30, 45, 60 and 90. We're going to use those same angles, but a different trick this time, rather than that table of values. Take either hand with your palm facing towards you and label your little finger as 0 degrees, your ring finger as 30, middle one is 45, 60 and your thumb is 90 degrees. To make this work, you just need to remember to square root the number of fingers and divide by 2. So if we wanted sine 30, we'd bend down our 30-degree finger and you just have your baby finger underneath. So sine 30 is square root 1
divided by 2 because there's only one finger underneath, which simplifies to a half. If we wanted sine 90 degrees, you'd bend down your 90-degree thumb, and so you have 4 fingers underneath. So sine 90 is square root of 4 divided by 2, which simplifies to 1. What would sine 60 be? Work out the answer and click here when you're ready to check. Did you get square root 3 divided by 2? For cos, we just count the fingers above instead of the ones below. So for cos 60, bend down your 60 finger and count the fingers above. 1. So cos 60 is square root 1 divided by 2, which simplifies to a half. What would cos 90 be? Work out the answer and click here when you're ready to check. Did you get 0 degrees? Bend down your 90-degree thumb and there are no fingers above. So root 0 divided by 2 is 0. And finally tan. For tan, we still count fingers, but there is just one extra little twist. The same as for sine and cos, bend down the angle finger. So let's find tan 60. Let's bend down our 60-degree finger. We've got 1 cosine finger above and 3 sine fingers below. For tan, we flip our hand over and we have 3 sine fingers above and the 1 cosine below. So tan is square root fingers over square root fingers. So square root 3 over square root 1, which simplifies to root 3. What would tan 30 be? Work out the answer and click here when you're ready to check. Did you get square root 1 divided by square root 3, which would simplify to 1 over root 3? So there we have a really easy way of remembering those exact values. We use our hand, the special angles 0, 30, 45, 60 and 90, and just remember, for sine and cos, it's root fingers divided by 2. Sine is root fingers below the bent finger, and cos is root finger above the bent finger. And for tan, you just flip it over, and it's root fingers divided by root fingers. Root fingers divided by root fingers. Okay, so this last page is actually the macam nota yang terakhir lah. Make sure you write this down. Okay, sine cos is equal to square root of number of fingers divided by 2. Tangent is square root of number of fingers above over square root of number of fingers below. Lepas flip. Okay, dengan sine ni pula, cos ni pula, before flip. Sine adalah number of fingers below, cos adalah number of fingers above. Right? Okay, so I'm going to tutup video ni. I hope that you have learned something from that. Okay, now let's take a look at our ni tadi table. This is what I mean by the table of special angles ni that you have to memorize sebenarnya if you can draw this triangle. Okay, tapi seperti dalam video tadi tu, that's a much better way to memorize all of these special angles values. Okay, so lagi senang pakai yang table tu. Ingat formula dia tadi, kalau sin theta, okay, ni kita punya finger. Okay, sin theta adalah number of fingers below. Okay, so bawah adalah sin. Okay, kalau cos theta, dia adalah number of fingers above. Okay, lepas tu kalau tangent theta, dia adalah square root per square root, tapi square root above over below. Di mana kita kena flip dulu. Flip dulu fingers, iaitu terbalikkan. Okay, flipkan. Okay, so terbalikkan. Kita balikkan kita punya fingers. Baru kita tengok number of fingers above over below. Sebab tangent adalah sin over cos. Okay. Dapatlah macam tu.
So that's a very fast way to memorize. Now, look at example 3. Okay, lepas ni nanti I want you guys to discuss in your groups. Now, very fast. Tadi maybe sebab awal lagi. Guna Jamboard yang sama, just clear that screen and write down dekat situ secepat yang mungkin selepas saya bincang example 3A ni. Okay, so tengok dulu example 3A how to solve this. Okay, without using table calculator, show that. Selalunya kalau soalan tu dia cakap macam ni, maksudnya kita memang kena pakai yang hand trick tu. Okay, hand trick. Alright, so cos 60 degrees is equal to 1 minus tangent square 30 degrees apa semua tu. Dia minta kita show kan. Show ni macam saya cakap sebelum ni, there are two ways in doing it. Buat sebelah kiri, buat sebelah kanan. Lepas tu lah sekali conclude, compare ataupun boleh buat daripada belah kiri terus ke kanan, kanan terus ke kiri. Either one. So kalau kita tengok sini, sebelah kanan ni macam a bit large kan. Okay. A bit more complicated. So we can start from the right side to show that it's equal to the left side. Okay. Right. So now tangent square means that it is tangent 30 degrees yang di square kan. Like you have seen just now dalam latihan tadi tu. The previous exercise. Okay. Remember when it's tangent square, bukan maksudnya tangent saja yang square, tapi tangent 30 degrees itu yang square. Because tangent cannot stand on its own. Dia mesti berdiri sekali dengan dia punya tangent. Right. Lepas tu, ini nilai tangent 30. Can you hear me? Ke saya cakap seorang sekarang? Dengar, madam. Dengar, madam. Okay, alright. Okay, so tangent 30. So, keluarkan tangan. Ingat, tadi dia punya tangan tu, yang kecil ni, baby finger ni kat bawah tau. Thumb ni kat atas. Okay. Jadi tangent 30. Ingat, tangent 30 tu kat jari yang mana satu. Tengok tangent 30 ni jari yang mana satu. So, ni tadi 0, 30, 45, 60, and 90. Okay. Jadi 30 adalah yang ni. So, this is 30. Tutup yang 30 ni. Okay. Lepas tu tangent. Tangent maksudnya kita kena flip. See how many fingers above? Above there is 1 finger. Jadi kita pun letak set 1 over. How many fingers below yang tempat kita dah lipat tadi? 3 fingers below. So set 3 kat bawah tu. And bawah sini pun the same thing. Don't forget you have your bracket square sebab ni adalah tangent square. Okay. Alright. Lepas tu, kalau kita dah set bertemu dengan square, dia akan hilang semua tu. Semua set tu akan hilang. And then you can just solve this, iaitu this is 1 over 8 over 4. Salah. 1 over 8 pula. So 1 minus 1 over 3 is 2 over 3. 1 plus 1 over 3 is 4 over 3. And then yang ni ingat konsep pecahan. Kalau bahagi maksudnya kita flip 3 over 4. Boleh potong-potong. Ni 1, ni 2. Dapatlah 1 over 2. Okay. Tapi soalan ni minta kita show. So this is not enough. We have to show that it's equal to cos 60 degrees. Okay. Jadi kita kena tunjuk. Okay. Kita tengok tadi dekat tangan. 60 degrees tu kat mana? Adalah finger 0, 35, 45, 60. Ni. Yang telunjuk ni is 60 degrees. Okay. Jadi dia cos kan. Cos adalah number of fingers above. Ni saya tulis tadi nota kat sini. Mana tadi nota pergi? Ni. Okay, cos adalah number of fingers above. Jadi kalau kita tutup jari yang telunjuk tu, tak nampak pula. Okay. Kalau kita tutup jari yang telunjuk ni, okay, so number of fingers above is 1. Right? So, set 1, tapi formula dia kena ingat, dia tak sama macam tangent, set 1 over 2. Okay? So, formula dia mesti ada over 2. Jadi kita pun tulis kat sini, set 1 over 2, which is the same as 1 over 2. Jadi ini sebenarnya adalah sama dengan cos 60 degrees. Dapatlah jawapan untuk ini dah shown dah sebab yang belah kanan sama dengan belah kiri. Ini satu cara lah. Okay, tapi untuk B ni kita tengok belah kiri ni lagi panjang. So of course start dengan belah kiri dulu. Masukkan semua nilai dia. Cari sama tak dengan 7 over 2. Dah berjaya dapat 7 over 2. Then shown. Okay, now try. Solve this with your group mates. Okay, pergi ke breakout room sekarang. Pergi kat Jamboard tadi tu, clear balik page semua dekat Jamboard tu and write your answers there. Okay, siapa yang tulis terus kat Jamboard tu sila tulis, jangan buang masa, terus bincang dengan kawan, sambil tulis. You can share your screen. Jamboard tu boleh share screen dengan kawan dalam group untuk sama-sama bincang kalau ada seorang yang tulis kan. Dan yang tulis dekat kertas tu boleh juga, and then last sekali screenshot. Okay.
So do that now. Saya bagi masa sekejap je lah ni. Nak habis masa dah, kita tak banyak lagi. Saya nak masuk lagi example 4 nanti Pak ni. Okay, so sila buat dalam masa 6 minit lah. 6 minit lah. Okay, jangan leave this group. Kalau boleh jangan leave this group. Tekan mute je. Mute speaker, mute mic. Okay, good job Eternals. Eternals cepat dia tulis kat situ. In fact, kalau you guys can open Jamboard serentak dengan your group mates kan, dia kan ada banyak tu. Secant 30 degrees, tangent 60 degrees. Seorang buat yang secant 30 degrees, seorang buat tangent 60. Tulis dah depan kat situ. Okay, so buat cepat-cepat ya.
Tengah tekan. Sabar, proses dulu. Okay, time's up. Kita tengok tak ada lagi grup yang dah siap punya. Siapa tu buat pertandingan ni? Siapa grup paling cepat ni? Dia dapat hadiah.
Okay, jadi teruskan tulis jawapan di sini tapi ramai lagi tak siap lagi. So saya nak discuss yang jawapan yang dah siap. Beritahu kawan lain yang dah terkeluar daripada Meet tu sila masuk balik dalam Meet yang main group ni. Lepas ni saya nak masuk satu lagi satu topik. Saya lagi tak masuk satu topik yang paling penting tu dalam hari ni. Saya gitu. Saya sedih lah. Okay. Jadi kita tengok yang Eternus ni. Eternus ni very good. Okay, cuma dari segi penulisan jawapan tu kalau boleh jangan ada gap-gap macam ni lah. Okay, Eternus. So dia sepatutnya macam kalau dekat sini kita boleh terus tulis that step yang 1/3/2 tu. Okay. Right, yang dekat situ. Macam kalau kita nak tahu bahawa itu adalah cos theta, letak kat tepi. Jangan letak dekat dalam working tu lah. Okay, dan juga dia sepatutnya tak ada gap lah. Kalau macam nak letak second step tu sepatutnya dekat second step tu juga dia ada yang set 3 tu lah. Oh dia padam dah. Okay, so last kali tu semua tu very good lah. Dan, tapi kenapa tak dapat 7/2 ni? Dia cancel dapat tu. Oh ni 1/2. So dah ni Eternus. Careless sikit. Ini bila kita cancel. Atas, bawah. So, atas tinggal 1, bawah tinggal 2. So, 2 plus 1 plus 1/2, dapatlah 7/2. Okay. Cuma dari segi working tu lah. Pastikan dia satu line tu ada penuh semualah. Okay, Eternus. Good job. Tadi Eternus pun tak buang masa. Dia terus start je laju-laju. Ni. So, Eternus kalau nak buat, tunjuk yang cos theta, 1/cos theta tu adalah sama dengan secant. Buat macam yang Nala buat ni. Okay. So 1 per cos theta, cos 30 degrees macam ni boleh. Okay. Tapi Nala nampak start sampai situ je. Nama yang masih start kat situ lah. Jadi Jamboard ni saya takkan kacau. Nanti lepas habis kelas juga I want you guys to write your answers here lah bagi group yang tak siap lagi. Okay. So saya tak boleh nak tunggu. Ada tinggal lagi 20 minit je lagi. Saya nak bincang benda yang lagi penting. Okay. So ini penting, cuma yang ni you guys dah faham tadi konsep insyaAllah. Write your answers, still post your answers here. Okay, cuma saya nak bincang lagi satu topik yang lain. Okay. So minta kawan patah balik dekat main group, yang ni nanti sambung balik lepas ni. Okay, lagi sambung balik. Okay. So kita dah nampak dah satu contoh jawapan yang betul. Oh ini siap lah, Baymax. Very good Baymax. Ni dia tunjuk memang step by step. Dia tunjuk cosecant is 1/sin 45 degrees. Dia tunjuk cotangent is 1/tangent 60 degrees. Lepas tu dia tukar. Very good. Well done. Dia potong siap dah. Sin 45 times dengan 1/sin 45 memang tinggal 1. Well done. Good job. Okay. Terbaik. Baymax terbaik. Okay. So yang lain group lain pun sila buat juga. Okay. Nantilah. Nanti siapkan. Okay. Right, so good job Baymax. Now, saya nak bincang pula yang ni. Okay. Minta kawan semua patah balik main group. Okay, yang group tu nanti kalau sempat kita masuk balik dalam breakout room untuk soalan yang terakhir. Kalau tak sempat, then boleh leave dalam breakout room tu. Okay. Right, so sekarang ni. You have also learned this before in school. Where this is that macam-macam you have learned in school macam-macam mnemonic. Okay. Ada yang ingat ni sebagai all science teacher crazy. Ada yang ingat ni sebagai all science teacher comel. Ada yang ingat ni sebagai alo star to changlun ASTC. So ada yang add sugar to coffee. Ada Ali tak suka yang tumbuk cili. Apa? Ali suka Tumbuk cili. Saya suka tumbuk cili. Okay, ada lagi? Ikutlah cara apa pun nak ingat yang ni. Yang penting you guys remember ASTC ni. Okay. Contohnya disebabkan saya berada di Changlun. Jadi Alostar to Changlun. Boleh jugalah Alostar to Changlun. Di mana kuadran pertama ni maksudnya sin, cos, tangent semua positif. Okay. Cara senang nak ingat ni kita kena ingat dekat sini macam rumah untuk sin, rumah untuk cos, rumah untuk tangent. Kalau dia duduk rumah sendiri, kita happy tak duduk rumah sendiri? Happy madam. Happy. Duduk rumah sendiri happy kan? So kita positif sebab kita happy dekat rumah sendiri. Tapi dekat second quadrant ni, ini rumah sin. Okay? So sin yang positif.
Tapi kalau cos tangent duduk sini, bukan rumah dia. Happy tak? Dah. Duduk sekejap-sekejap boleh lah kan, tumpang rumah orang. Tapi yang lama, tak happy jugalah. Jadi, cos dengan tangent dekat sini is negative. Okay. Alright. Sama juga dekat third quadrant ni. Ini T. Okay. T adalah rumah untuk tangent. Maksudnya di sini tangent yang positif. Tapi selain daripada tangent, sin dengan cos. Bukan rumah dia, so negatif. Okay. So dekat kuadran yang keempat ni pula adalah rumah untuk cos. Jadi untuk sin dan juga tangent di sini bukan rumah dia, dia pun tak berapa happy, negatif lah. Okay. So negatif je asal dekat rumah orang kan. Okay. Lama-lama boleh lah kita positif, cakap elok dengan orang kan. Tapi lepas tu ni perangai yang rasa macam rasa macam geram-geram tu, rasa nak keluar ke kan. Itulah, so kita kena sentiasa bersabar. Jadilah orang yang baik. Okay, sekarang ni, saya nak bincang ni, example 4. Apa kaitan tadi tu dengan ni? Okay, kita tengok sini. Example 4 ni adalah part yang paling simple lah. Di mana insyaAllah tak ditanya lah dalam exam soalan macam ni. Tapi, daripada ini, kita akan belajar yang example 5. Yang tu yang akan ditanya. Kena faham konsep example 4 dulu, baru boleh pergi ke example 5 tu lah. Okay, dia minta acute angle. Like I mentioned before, acute angle adalah less than 90 degrees. Okay. Jadi, state the trigonometric ratio in acute angle. I know you can just simply press your calculator for this. Of course, you're going to get the answer. Tapi, I'm sure that nanti dalam MCQ nanti dan juga dalam your assignment, group assignment nanti kalau dia ada tanya macam ni, dia memang nak tengok kita punya step by step working. Okay? Alright. So, untuk ini, I want you guys to remember these steps. Dia nak kita tukar daripada 140 degrees ni kepada angle yang lagi kecil. Yang lagi kecil pada 90 degrees. Okay. So, cuba kita lukis dulu. Kita lukis dulu this part C. Okay. Axis Y and X. Okay. 140 degrees should be. This is 0 degrees. This is 90 degrees. This is 180 degrees. This is 270 degrees. So, where should 140 be? Kuadran yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kedua kan. Okay, should be here. Sebab 140 degrees sampai ke sini. Okay, that is 140 degrees. Tapi kita nak ubah angle ni daripada yang besar ni, 140 ni, kepada angle yang kecil. Okay, lagi kecil pada 90 degrees. So, kalau tengok, kita mana boleh simply ambil macam, rasa macam, semacam ambil 80 lah kot. Okey lah, kecil pada 90. Itu tak boleh macam tu tau. Dia mesti equal. Maksudnya nilai dia mesti sama. Kalau kita tekan kereta sin 140 dapat nilai tu, sin of that angle acute tu pun mesti dapat nilai yang sama. So how are you going to do that? Okay, sebenarnya very simple. Acute angle wujudnya di sini. Di sini. Jangan ambil tempat lain tapi di sini. Okay. So this is the acute angle ataupun we always call it as alpha. Okay, acute angle ataupun alpha. Okay, jadi nak dapat acute angle ni, secara logiknya, panjang besar ni adalah 180 kan? So dia kena tolak dengan berapa? 80 tolak 140. 180 tolak 140. Dapatlah sin 40 degrees kan? Okay, but hold on a minute, okay? Tujuan kita belajar tadi Alosta tu Changlun tu sebab kita memang nak pastikan dia duduk rumah sendiri. Okay, alpha ni, kita punya acute angle ni duduk dekat rumah sendiri ke tak? Okay, kita tengok kat sini. Ini rumah untuk, dekat sekuadron rumah untuk? Sin. Sin, okay. Okay, jadi kalau ni rumah untuk sin, dan memang sin lah kita nak tengok tadi, positif ke negatif dia kat situ? Positif. Positif. Jadi, okay, so inilah jawapan dia. Kalau tak percaya, try tekan calculator, try tekan sin 140, you get the answer as 0. Ini just nak check lah kan. 0.642728. Okay. Lepas tu tekan pula sin 40 degrees dapat berapa? Pun dapat 0.6428. Okay. So dia mestilah tukar ke dalam angle yang kalau kita tekan kereta pun mesti dapat nilai yang sama dengan yang asal tadi tu. Okay. So itu example yang pertama. Okay. Tunjuk pula yang second. Second is tangent 312 degrees. Okay. Of course, the first thing that we have to do adalah tengok position dia dulu. Okay, where is that
312. This is 0 degrees, this is 90 degrees, this is 180, this is 270. Where is that? 312. Kuadran yang ke? 4. Okay. 4. Dia adalah lagi besar daripada 270 tapi sebelum 360. So somewhere here lah maybe. Okay. So this is our 312 degrees. So that's a huge angle. We just want the acute angle. Now, for this acute angle, we may have the problem untuk tengok. Acute angle kan less than 90 degrees. Dekat sini, dekat line ni, I can see that, oh, sini boleh jadi acute angle. Sini pun macam boleh jadi acute angle tu kan. I do have this problem waktu zaman sekolah dulu, okay. Saya macam, mana satu tah ni? Kenapa tak ambil kat sini? Okay, kat situ salah. Okay, jadi untuk senang ingat, please remember bentuk ini. Siapa yang dah masuk dalam program QBHC tu, dia tahulah. Ini adalah konsep yang kami ajar iaitu butterfly. Butterfly, bayangkan ada butterfly yang terbang dekat tengah ni. Okay, macam ni tadi. See? Looks like a butterfly. Dan semua acute angle mesti duduk menghampiri. Mesti duduk di dalam dalam butterfly tu punya wings. Okay. So the acute angle must be in that butterfly's wings. Okay. Itu adalah dia punya acute angle. Jadi disebabkan itu, untuk jawab ni tadi, the acute angle must be here. It cannot be yang ni tadi. Itu salah lah. Okay. So it cannot be there. Alright. Jadi di sini kita mestilah letak, this is actually tangent. Okay, sebelum tu, kita kena check juga kedudukan rumah. ASTC. Sekarang ni, yang acute angle kita ni duduk dekat rumah siapa? Tangent ke cos? Cos. Dia tak duduk rumah dia sendiri kan? Ya. Ni rumah cos. Tapi tangent yang nak duduk sini. Dia positif kan negatif kat situ? Negatif. Negatif. So kita kena letak kat sini, letak negatif dah dekat depan ni. Okay, lepas tu kita pun letaklah. Okay, secara logiknya macam mana kita nak cari alpha ni? 360. 360 tolak dengan 312 kan? So, dapatlah nilai 48 degrees. Kalau tak percaya nilai dia sama, boleh tekan kalkulator. Tangent 312 dapat negatif 1.1106. Okay, lepas tu tekan pula. Negatif tangent 48 pun dapat negatif 1.1106. So bayangkan tadi kalau kita abaikan nilai negatif tu, tak sama adalah sebab nilai dia sepatutnya negatif. Okay, jadi sebab tu kita kena ada negatif di sini. Okay, ingat kalau dia bukan duduk di rumah dia sendiri, dia tak happy, dia negatif di situ. Okay. Now, this is sign negative 43. Ingat tak, kalau angle negatif, dia naik atas ke tu bawah? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise lah. Dia akan jadi clockwise. Anti-clockwise tu kalau dia angle yang positif. Okay, jadi dia start daripada sini. Kosong, negatif 90 degrees sini, negatif 180 degrees sini, negatif 270 degrees sini, patah balik sini, negatif 260 degrees sini. Okay. Jadi negatif 43 degrees adalah di kuadran yang ke? Empat. Yes, dia keempat sini. And this is we call as negative 43 degrees dekat situ. Okay. Right. But we want the acute angle. Ingat tak acute angle tu dia mesti bentuk butterfly. This line butterfly macam ni. So where is the angle yang dalam wing butterfly tu? What is that angle? 43. 43 lah kan. Tapi kalau untuk acute angle dia mesti less than 90 degrees tapi tak boleh negatif. Jadi apakah nilai acute angle yang sepatutnya untuk sign tu? Negatif 43 ke positif 43? Positif. Ya, kita just ambil yang bahagian positif. Tapi of course always remember kalau satu changlun ni, okay, sekarang ni yang angle negatif 43 ni dia duduk dekat rumah cos.
Tapi kita nak tengok sign. Adakah sign happy tak di rumah kos? Tak. Selalu negatif. Depan sign ni negatif. Okay, so itu je lah depan dia. Kalau nak check boleh tekan kereta. Nilai sign negatif 43 sama dengan negatif 0.682. Lepas tu tekan pula negatif sign 43 yang positif. Dapat juga nilai yang sama, negatif juga. Tapi kalau kita lupa negatif kat depan ni, then dia tak sama dah lah. Okay. Dapatlah macam tu. Kita tengok pula soalan yang terakhir, yang D ni. Which is cos negative 154 degrees. Okay. So di sini kita boleh ambil negatif 154 dekat mana? Pemohtan. Kuadran ketiga. 3. Okay, so ini negative angle tau. So dia akan clockwise direction. Dia adalah di antara negative 90 dan juga negative 180. So it's somewhere here dekat kuadran ketiga. Okay, turun ke bawah sini. This is negative 154 degrees. And where's that acute angle? So draw this butterfly. Dalam wing butterfly itu. Manakah dia acute angle? Adakah dia D? Pilih ya. D. Angle yang color biru ini ataupun angle yang color kuning ini? Kuning. Dia adalah angle yang color kuning ini. Okay, so this is that acute angle. Okay. Lepas tu always check Alosta to Changlun. Ni rumah tangent tapi kita nak tengok cos kat situ. Cos happy tak? Cos negatif? Negatif. Yes, negatif. So letak cos kat sini. Okay, jadi macam mana secara logiknya kan? Kalau yang bawah ni adalah 154 darjah. Okay, walaupun dia negatif. Tapi kita nak cari yang ni, yang kecil ni. Macam mana nak cari? 180 tolak 150. Okay. So ini tak perlu hafal lah formula dia walaupun adalah formula dia. 180 tolak apa lah. Tapi kita tengok logik je lah. Okay, sebab kita tahu yang besar ni 180 tolak yang ni dapatlah yang kecil tu. Okay. So dapatlah 26 degrees. Boleh check dengan kalkulator lah sama tak nilai dua-dua ni. Kalau sama betul lah tu. Okay. Nampaknya tak sempat dah kita nak buat any breakout room dan juga tersempat juga nak bincang example 5 ni. Sempat kot. Sempat tak sempat lah. Tapi saya geram tak sempat ni. Tapi saya nak, okay sini lah. Okay, I want you guys to watch one video ni. Sekejap dia ni. Okay, satu video ni. Kita tengok, mana? Okay, tengok video ni dulu. Okay, watch this video. Kata Queen Butterfly Heads Crown bertujuan untuk membangkitkan memori pelajar terhadap 4 langkah utama pengiraan nilai fungsi trigonometri yang merujuk pada kata kunci berikut. Queen merujuk pada langkah pertama iaitu memilih kuadran. Contoh, soalan cos negatif 150 darjah di mana negatif 150 darjah terletak di kuadran yang ketiga. Butterfly merujuk pada langkah kedua iaitu melukis rama-rama pada paksi asalan dan menentukan kedudukan sudut asas. Pada contoh tersebut, kedudukan sudut asas boleh ditentukan dengan melihat pada bahagian dalam sayap rama-rama iaitu sudut 30 darjah dan bukannya sudut di luar sayap rama-rama. Heads merujuk kepada hand trick yang telah dijelaskan dalam video QBHC. Sila imbas kod QR berikut untuk video QBHC. Crown merujuk pada langkah yang terakhir iaitu calculate, mengira nilai fungsi trigonometri. Idea terciptanya penggunaan butterfly serta kata kunci QBHC. Okay. Right. Itu adalah konsep QBHC yang I want you guys to remember kalau kita nak jawab bentuk soalan macam ini. Okay, dengar ya, saya terang dengan berhati-hati untuk soalan ni. Ini soalan bentuk exam, okay? You can see kan? Ini saya tengah share. Okay. Ni. Contoh tadi adalah cos negatif 150 kan. Tapi kita kena ingat step QBHC, quadrant Queen Butterfly Heads Crown.
yang itu merujuk kepada quadrant. Yang first quadrant, B butterfly, ni hand trick, ni calculate. Okay. So kita tengok soalan yang first ni. Cos 210 degrees. Okay. Jadi pertama sekali kita kena lukis quadrant ni. Macam tadilah yang atas ni. Okay. So it's just upgrade sikit atas ni di mana kita tambah nilai je. Okay. Alright. So we have 0 degrees, 90 degrees, we have 80 degrees here, 270 degrees here. Okay. So 210 degrees is in the quadrant yang ke? Berapa? 3. Okay. So this is 210 degrees, right? So lepas kita dah dapat yang tu, kita buat macam yang tadi. Tadi kita dah bincang tadi tu. Okay. Cos 210 di sini kita kena tukar jadi acute angle. Okay. Dan juga kita kena check ni ASTC ni, alus statu Changlun. Cos ni duduk dekat rumah dia ke duduk rumah orang lain? Dan So positif negatif dia? negatif. Negatif. Okay, so dia negatif di situ. Lepas tu, this is 210 kan? Tu kita pun tengoklah butterfly tadi. Butterfly ni. Okay, butterfly. Now, where is kedudukan acute angle tu? Adakah di bahagian kuning ini ataupun di bahagian yang biru ini? Biru. Biru. Bahagian biru tu kan? Okay, so secara logiknya macam mana nak cari nilai dekat bahagian yang biru itu? 210 minus 180. Very good. 210 minus 180. Sebab 210 tu dah terlebih. Tolak dengan 180 yang bahagian atas ni, dapat yang kecil ni. Okay. So, kita just ambil calculator. Walaupun dia kata without using calculator. Tak payah calculator pun tak apa. Congak je. 280 minus 180. 210 minus 180. You will get 30 degrees here. Okay. Lepas tu dia kata without using table calculator kan. Maksudnya kita kena pakai hand trick tu. Okay. So hand trick kena ingat jari kecil ni kat bawah, 30 degrees adalah jari yang kedua yang ni, second last ni. Okay, lepas tu kita pun tutup. And then cos adalah bilangan jari dekat atas. Okay, bilangan jari adalah 3, so set 3 over 2. Right, so this is the answer for this question. Tambah satu step je untuk number 5 ni. Okay, jadi untuk B ni pun sama, tangent negative 120 degrees, maksudnya kita just draw negative 120 degrees adalah ke bahagian bawah. Kat sini, this is negative 120 degrees. Okay. Lepas tu, kita tengok tangent ni dekat rumah siapa? ASTC. Rumah dia ke rumah lain? Rumah dia. Okay, rumah dia dah. Tu kita tengok butterfly ni. Jadi kena ambil angle kat dalam ni. Okay, so secara logiknya nak cari angle kecil ni macam mana? 180 tolak 120. Okay, so 180 tolak 120, dapatlah. Dan tangent tadi dekat rumah dia sendiri sebab tu dia positif. So dapatlah di sini. Dapatlah 60 degrees. Okay. Lepas tu tangent 60 maksudnya kita kena tutup jari yang terunjuk ni dan flipkan. So set 3 over set 1. Dapatlah set 3 jawapan dia. Macam itulah. Okay. So sudah dah. Okay. Thank you very much for watching. You can rewatch this video. Nanti saya akan letak recording ni di YouTube. Okay. Tapi unlisted lah. So you can click that link baru boleh tengok. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Have a nice day, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.